Federasi Malaysia yang dibentuk pada 16 September tahun 1963 melalui Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 menyatukan Semenanjung Malaya dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura yang kemudian keluar pada ke-1965. Perjanjian ini sebagai dokumen antarabangsa yang ditandatangani oleh Britain, Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura menjanjikan otonomi khusus bagi Sabah dan Sarawak dalam bidang imigrasi, sumber alam, pendidikan, kesehatan, serta status sebagai rakan kongsi setara dalam federasi. Namun, lebih 6 dekad kemudian, federasi ini menghadapi cabaran struktural mendalam akibat keluhan historis yang berlarutan, ketimpangan ekonomi yang berterusan, serta dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Wacana tentang kemungkinan pemisahan diri di Sabah dan Sarawak, serta isu hubungan dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat sering muncul dalam perbincangan awam. Walaupun bukti menunjukkan federasi masih kukuh dan sedang melalui proses transformasi, pembentukan Malaysia pada 1963 banyak dipengaruhi konteks Perang Dingin, di mana kuasa Barat melihatnya sebagai benteng menentang pengaruh komunisme di Asia Tenggara. MA 63 secara eksplisit memberikan perlindungan khusus, termasuk royalti minyak dan gas, kuota kerusi parlemen, sekitar 35% untuk Borneo bagi mengelak dominasi Semenanjung, serta kawalan imigrasi. Walau bagaimanapun, sejak 1970-an, banyak hak ini terhakis melalui Undang-Undang Persekutuan seperti Akta Pembangunan Petroleum 1974 yang menyerahkan kawalan minyak kepada Petronas, meninggalkan Sabah dan Sarawak dengan hanya 5% royalti. Pindaan perlembagaan 1976 juga menurunkan status mereka kepada negeri biasa, mencetuskan persepsi bahwa Malaysia Timur diperlakukan sebagai sumber ekonomi semata-mata tanpa pembangunan setara. Pada 2025, kemajuan ketara telah dicapai di bawah kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim. Sebanyak 19 isu MA 63 telah diselesaikan menjelang Desember 2025, termasuk penyerahan Sabah Electricity SDN BHD kepada kerajaan negeri melalui Suruhanjaya Tenaga Sabah Pengiktirafan, Jabatan Teknikal Negeri, pindaan akta hasil dalam negeri, penyerahan kuasa, regulasi gas dan elektrik serta pelantikan hakim. Pindaan perlembagaan 2021 mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai wilayah Borneo yang setara. Dengan grand kas dinaikkan kepada RM60 juta setahun, bermula 2025, Sabah juga dibenarkan mengenakan cukai jualan petroleum, dijangka menjana 2 ringgit bilion pendapatan. Isu utama seperti pulangan 40% hasil negeri dan 35% kerusi parlemen masih dalam rundingan. Dengan Mahkamah Sabah baru-baru ini mengesahkan pelanggaran oleh pusat, Kerajaan Sarawak menukar gelaran Ketua Menteri kepada Premier pada 2022. Manakala Sabah mencadangkan perkara sama pada 2024, menunjukkan penegasan identiti serantau. Sentimen pemisahan seperti dalam gerakan Sabah Sarawak keluar Malaysia atau SSKM wujud, terutama di media sosial dan kalangan generasi muda dengan demonstrasi damai di luar negara seperti di Melbourne pada 2025. Menuntut kemerdekaan berdasarkan dakwaan MA 63 tidak sah tanpa referendum langsung. Parti kecil di Sarawak turut menyokong naratif ini, merujuk dokumen deklasifikasi Britain yang menunjukkan pengaruh geopolitik kolonial. Namun, parti arus utama seperti Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS menumpukan pada pemulihan hak MA 63, bukan pemisahan. Pilihan Raya Negeri Sabah pada November tahun 2025 menunjukkan kenaikan nasionalisme negeri. Dengan GRS memenangi 29 kerusi dan membentuk kerajaan dengan sokongan lain. Tetapi rakyat Borneo tetap bangga sebagai warga negara Malaysia sambil menuntut keadilan. Bagi Johor, tiada gerakan pemisahan serius. Kenyataan keluarga diraja lebih kepada tekanan untuk hak negeri tanpa niat keluar federasi. Secara keseluruhan, Federasi Malaysia tidak berada di ambang runtuh. Ketegangan ada, tetapi rundingan berterusan melalui Majelis MA 63 menunjukkan komitmen pusat. Pakar antarabangsa melihat risiko jangka panjang jika keluhan diabaikan. Tetapi kemajuan terkini membuktikan transformasi boleh berlaku tanpa krisis besar. Kehilangan Sabah dan Sarawak akan melemahkan kedudukan maritim di Laut Cina Selatan serta ekonomi nasional, memandangkan keduanya penyumbang utama minyak, gas, dan sumber alam. Ketimpangan ekonomi memperburuk situasi. Sabah dan Sarawak menyumbang signifikan melalui sumber alam, tetapi pendapatan per kapita, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan mereka tertinggal berbanding Semenanjung. Data World Bank 2025 menunjukkan bumi putera di Malaysia Timur mengalami pertumbuhan pendapatan lebih lambat akibat akses terhad kepada perkhidmatan berkualiti. Kemiskinan tegar lebih tinggi di pedalaman Sabah. Dengan infrastruktur seperti jalan bertar, air bersih, dan elektrik stabil masih kurang. Sektor sawit dan kayu balak didominasi konglomerat Semenanjung
Manakala peluang pekerjaan terhad mendorong migrasi belia keluar, Kerajaan Anwar meningkatkan peruntukan pembangunan tahunan kepada 6 ringgit bilion. Tetapi penggunaan sering rendah. Inisiatif penyerahan kuasa dan pelaburan hijau di Sarawak menunjukkan usaha mengimbangi. Walaupun jurang spesial kekal berterusan. Mengenai tuduhan campur tangan Amerika Syarikat, tiada bukti konkret Washington mendorong disintegrasi Malaysia. Hubungan Anwar dengan AS lebih kepada pragmatisme, perdagangan, dan keselamatan. Pada Oktober tahun 2025, Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Agreement on Reciprocal Trade ditandatangani dengan Presiden Trump, mengurangkan tarif Amerika Serikat ke atas barangan Malaysia kepada 19% daripada ancaman lebih tinggi dengan pengecualian sifar untuk sesetengah produk. Sebagai balasan, Malaysia mengurangkan tarif ke atas barangan AS, memudahkan pelaburan AS bernilai $70 bilion dalam 10 tahun, serta komitmen pembelian semikonduktor, aerospace, dan pusat data bernilai $150 bilion dalam 5 tahun, termasuk pesawat Boeing. Kritik dalam negara, termasuk dari Mahathir Mohamad, melihatnya sebagai tidak seimbang dan melemahkan kedaulatan, dengan klausa menghalang sekatan ekspor mineral kepada AS. Kerajaan membela dengan menyatakan ia melindungi ekspor dan menarik pelaburan teknologi daripada syarikat seperti Google dan Microsoft. Hubungan Malaysia fokus pada perdagangan, keselamatan di Laut Cina Selatan, dan penyeimbang pengaruh Cina tanpa bukti penjajahan modern. Malaysia kekal tidak selaras menekankan penyelesaian damai. Komitmen ini dijalankan oleh syarikat berkaitan kerajaan, bukan kerajaan persekutuan secara langsung, dan perjanjian boleh ditamatkan secara unilateral. Malaysia belum menghadapi kehancuran federasi, tetapi tanda kelelahan struktural tidak boleh diabaikan. Kemajuan MA 63 menunjukkan komitmen, tetapi tuntutan lanjutan memerlukan rundingan teliti. Ketimpangan ekonomi perlu diatasi melalui desentralisasi lebih luas, mungkin melalui cadangan MA 63 yang melibatkan semua negeri. Hubungan dengan AS adalah pragmatik untuk pelaburan dan imbangan serantau. Persatuan tanpa keadilan akan rapuh, tetapi dengan dialog berterusan, federasi boleh bertransformasi menjadi lebih adil dan kukuh. Bagi rantau, termasuk Indonesia, memahami dinamika ini penting untuk kewaspadaan geopolitik tanpa campur tangan. Pilihan Raya Negeri Sabah pada November tahun 2025 menjadi penanda penting dalam evolusi federalisme Malaysia, di mana gabungan rakyat Sabah GRS memenangi 29 kerusi dan membentuk kerajaan dengan sokongan lain. Mencerminkan kuatnya sentimen nasionalisme negeri tanpa menolak kesetiaan kepada persekutuan. Keputusan ini, dengan parti-parti tempatan menguasai majoriti kerusi, menghantar isyarat jelas kepada Putrajaya bahwa rakyat Borneo mahukan autonomi lebih besar dan pembahagian sumber yang adil, sambil menolak pengaruh parti-parti semenanjung yang dilihat kurang sensitif terhadap isu tempatan. Kemenangan ini mengukuhkan kedudukan Borneo dalam politik nasional, memaksa kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim untuk mempercepatkan pelaksanaan baki tuntutan. Mei 63, perkembangan terkini menunjukkan kerajaan persekutuan semakin responsif. Dengan 19 isu MA 63 diselesaikan sehingga Desember 2025, termasuk penyerahan aset elektrik di Sabah dan peningkatan Grand Has. Walau bagaimanapun, isu seperti formula pulangan hasil 40% dan representasi parlimen masih memerlukan penyelesaian teliti, karena perbedaan tafsiran andeng-andang antara pusat dan negeri sering menjadi halangan. Usaha ini bukan sekadar administratif, tetapi langkah strategik untuk mengekalkan kestabilan federasi di tengah-tengah tekanan geopolitik serantau. Ketimpangan ekonomi antara Malaysia Timur dan Semenanjung kekal sebagai akar utama ketidakpuasan. Dengan data terkini menunjukkan pertumbuhan pendapatan bumi putra di Sabah dan Sarawak lebih lambat akibat infrastruktur terhad dan dominasi sektor sumber alam oleh entiti luar. Peruntukan pembangunan yang meningkat kepada 6,7 ringgit bilion untuk Sabah dan 5,9 ringgit bilion untuk Sarawak dalam budget 2025 adalah langkah positif. Tetapi penggunaan dana yang rendah menunjukkan keperluan kepada mekanisme pengagihan yang lebih efisien dan desentralisasi kuasa yang lebih luas. Akhirnya, dinamika ini bukan ancaman kepada integriti Malaysia. Sebaliknya, peluang untuk membina federasi yang lebih matang dan inklusif. Dengan dialog berterusan, penghormatan terhadap semangat MA 63, dan komitmen kepada pembangunan seimbang, Malaysia boleh mengukuhkan persatuan sambil memberi ruang kepada kepelbagaian serantau, memastikan kestabilan jangka panjang di tengah cabaran global yang semakin kompleks.